Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang jurnalis sekaligus reporter di salah satu stasiun TV bernama Nayana sedang mempersiapkan sebuah setup studio yang sebentar lagi akan digunakan untuk sebuah acara podcast dengan seorang aktor muda terkenal di wilayah Tamil Nadu demi menaikkan rating stasiun televisi mereka. ஒளிவு மறைவில்லாத ஒரு uncensored interview. பப்ளிக்கா அதான் விரும்புவாங்க. Podcast pun dimulai dengan beberapa pertanyaan yang diberikan Nayana kepada bintang tamu. Awalnya acara ini berjalan lancar dan membuat semua orang merasa terhibur dengan pembawaan santai dari Nayana sampai muncul seorang bapak-bapak bernama Alagar mulai mengacaukan acara tersebut dengan naik ke panggung dan... Ya, semua orang yang ada di studio seketika panik setelah Alagar menembak si bintang tamu, termasuk Nayana yang menjadi narator. Bahkan semua orang yang sedang menonton acara tersebut pun dibuat tercengang dengan insiden yang terjadi secara live di televisi. Silence. Thank you. Bukannya merasa bersalah atas aksinya barusan, Alagar malah membajak siaran itu dengan memberikan pertanyaan yang cukup kontroversi mengenai dirinya yang merupakan seorang penulis buku gagal dan telah menuliskan sebuah kisah pembunuhan berantai selama 5 hari ke depan. Ia juga menambahkan jika pada hari ini tepat akan ada satu orang lagi yang akan meninggal. அடுத்த 1 மணி நேரத்துல ஒருத்தர் சாவ போறது மட்டும் உறுதி. Atas aksi nekat yang dilakukan Alagar itulah langsung menjadi berita hangat di hampir seluruh stasiun televisi yang ada di wilayah Tamil Nadu, termasuk inspektur polisi yang bernama Kabir juga turun langsung ke lokasi kejadian dan mengarahkan semua pasukannya demi menyelamatkan semua orang yang terjebak di dalam studio. Setelah persiapan selesai, Inspektur Kabir langsung membagi anggotanya menjadi beberapa kelompok agar segera melakukan evakuasi sekaligus penangkapan terhadap Alagar. Di saat yang sama, Nayana sangat dibuat khawatir dengan Alagar yang seolah ingin menghabisinya, tapi ternyata ia sudah menuliskan jika orang pertama yang akan meninggal hari ini adalah dirinya sendiri. இப்போ இங்க ஆரம்பிக்க போறது my perfect crime story. Singkat cerita, siang pun Caang, Pak Komisaris Polisi bersama salah satu anggotanya sedang mengadakan rapat mengenai pemindahan tugas Inspektur Kabir setelah insiden yang terjadi semalam gagal beliau amankan, di mana Pak Komisaris meminta anggotanya agar mencari pengganti yang lebih berpengalaman dan kompeten demi segera mengatasi rencana pembunuhan berantai yang sudah disusun oleh Alagar. இந்த கேஸ் வேற யார்கிட்டயாவது ஒப்படைக்கிறது நல்லது சார். இந்த மாதிரி கேஸை ஹேண்டில் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கிற யாராவது someone who is really good and efficient. Dan kisah akan berfokus pada seorang inspektur polisi muda bernama Nambi. Diketahui Nambi ini adalah seorang polisi yang jujur, tegas, lugas, dan kompeten dalam mengungkap sebuah kasus. Namun satu masalah yang Nambi miliki adalah ketidakharmonisan bersama sang istri yang bernama Anita karena beliau terlalu fokus terhadap pekerjaan yang membuat sang istri kesepian dan memutuskan pergi ke psikiater untuk berkonsultasi mengenai rencananya menggugat cerai sang suami meski pernikahan mereka sudah berjalan selama hampir 6 tahun. I strongly feel we should legally part ways. Do you also want a divorce? Selesai berkonsultasi, Nambi yang mendapat tugas menggantikan Inspektur Kabir dalam penyelidikan Alagar langsung pergi ke lokasi untuk melakukan investigasi dan mendapati ada sebuah buku yang sebagiannya sudah hangus terbakar. அது என்னது? Sir, it's an old diary. Tak sampai di situ, Nambi juga menemukan Nayana untuk menanyakan beberapa hal tentang Alagar yang diketahui olehnya sebelum insiden itu terjadi, sekaligus memeriksa kondisi studio pasca kejadian yang kemudian hari ini akan ada lagi yang menjadi korban. Hi, TRP. Tepat jam 7 malam, sebuah masyarakat digemparkan dengan kemunculan video Alagar di berbagai platform yang mengatakan tentang akan ada lagi orang yang meninggal hari ini yang merupakan orang bernama Asok yang membuat polisi kelimpungan mencari keberadaan orang yang dimaksud. Bahkan mereka mendapat tekanan dari salah satu anggota dewan. அந்த இடத்துல நான் இருந்திருந்தேன்னா அழகர் என்னை சுட்டிருப்பேன். ஜஸ்ட் மிஸ் தப்பிச்சிட்டேன். Dan rupanya inilah sosok Pak Asok baru saja pulang dari tempat kerjanya dan diduga akan menjadi orang kedua yang meninggal. Di tengah perjalanan, beliau menyempatkan diri mengabari cucunya yang berada di rumah. Namun tepat saat teleponnya baru saja tersambung, tiba-tiba... Ya, ledakan pun terjadi dan kembali menggemparkan seluruh warga Tamil Nadu. Sementara para polisi baru sampai di lokasi kejadian untuk memastikan siapa orang yang telah melakukan ini semua. Namun karena hasilnya tetap nihil, Nambi meminta anggotanya agar mencari data tentang Pak Asok. Siapa tahu beliau masih bisa memiliki hubungan erat dengan Alagar. இந்த எக்ஸ்ப்ளோசிவோட origin, source, contacts, local suppliers. அசோக் ஒரு மொபைல் ஃபோன் கூட யூஸ் பண்ணாம இருந்திருப்பாரு. Di hari ketiga, Nambi pergi ke rumah mendiang Pak Asok demi mendapatkan petunjuk serta informasi dari para tetangganya. Di sana ia hanya menemukan sebuah koper yang berisi paspor, lencana, serta sebuah buku yang di dalamnya terdapat beberapa foto yang ternyata beliau merupakan seorang pensiunan tentara pasukan khusus yang bernasib sial karena telah ditelantarkan oleh negara.
Kembalinya ke kantor polisi, Nambi memanggil beberapa orang yang menurutnya mencurigakan dan masih memiliki keterkaitan dengan pembunuhan berantai ini. Tapi dari ketiga orang tersebut, mereka mengaku jika mendapat paksaan dari Alagar untuk melakukan beberapa hal besar sebelum insiden ini terjadi, di mana salah satu tersangka memperingatkan Nambi agar jangan pernah membawa sebuah novel yang ditulis oleh Alagar. திடீர்னு 2-3 வாரம்லாம் எங்கேயாவது காணாம போயிடுவார் சார். சரி நீ கிளம்பலாம். Malam harinya, seluruh warga kota digemparkan dengan saluran TV yang tiba-tiba menunjukkan video Alagar, di mana kali ini ia mengumumkan jika orang ketiga yang akan meninggal adalah seorang wanita bernama Rasia. Sontak hal itu membuat Pak Komisaris sangat geram karena merasa jika dirinya dipermainkan, sehingga ia meminta Nambi agar segera mencari orang yang dimaksud. Get out and stop this madman. That's all. Sir, Setelah mendapatkan instruksi dari Pak Komisaris, Nambi langsung mengarahkan semua anggota polisi ke setiap sudut kota Tamil demi mencegah hal buruk kembali terjadi dan melakukan razia terhadap seluruh warga yang berkeliaran tanpa sadar jika Rasia merupakan seorang pelatih tari yang saat ini sedang melakukan pentas di salah satu gedung dan tiba-tiba saja ambruk. Di hari keempat, Nambi dihampiri oleh seorang dokter yang menjelaskan kronologi kematian dari Rasia, di mana tewasnya wanita ini akibat dari riasan yang ia pakai telah tercampur dengan sianida yang dapat melumpuhkan sistem pompa jantung bagi pengkonsumsinya. மேக்கப்ல சைனைட் கலந்திருந்ததுனால இறந்துட்டாங்க. So, cyanide poisoning தான் sir. Dari informasi yang didapat, Nambi meminta seluruh anggotanya agar memeriksa siapa orang yang telah mengirimkan jet terlarang itu, sekaligus memeriksa kamera CCTV di sekitaran gedung. Para polisi juga mendapatkan fakta menarik dari kedua korban yang telah meninggal. Salah satunya adalah Asok, seorang pensiunan tentara yang bekerja serabutan setelah ditelantarkan oleh negara, serta Rasia, seorang guru tari di wilayahnya yang mendapat kecaman dari para warga akibat perbedaan keyakinan di antara mereka. இதனால அவங்க டான்ஸ் சென்டர் மூட வேண்டிய நிலைமை ஆயிடுச்சு. Saat sedang berada di rumah Dayana, Nambi mendapat telepon dari anggotanya mengenai dua orang yang pernah ia cari, yaitu si pemasok sianida dan si pemasok bahan-bahan pembuat bom. Sehingga dengan cepat, Nambi pergi menuju ke lokasi dan langsung melakukan pengejaran sampai ke pelabuhan kemudian. Dengan mudah Nambi mengalahkan anak buah serta menangkap si pemasok yang di situ si pemasok menjelaskan jika memang benar Alagar pernah membeli bahan-bahan kimia kepadanya. என்ன ஏதுன்னு விசாரிக்காம கொடுத்துட்டேன் சார். அதுக்கப்புறம் அவனை டிவில தான் சார் பார்த்தேன். Entah apa motif sebenarnya Alagar melakukan ini semua, tapi yang pasti kali ini semua orang mendapatkan sebuah pesan video dari nomor tak dikenal yang berisi peringatan Alagar kepada semua orang, sekaligus mengatakan jika orang yang akan meninggal selanjutnya adalah orang yang bernama Yuvaraj. என்னோட 4வது கேரக்டர் யுவராஜ். Dari pesan tersebut membuat seluruh anggota polisi kalang kabut hanya karena orang yang telah meninggal berhasil menyusun sebuah rencana pembunuhan berantai dengan sempurna. Tak ingin ada lagi korban berjatuhan, Nambi langsung meminta anggota polisi mencari data tentang orang bernama Yuvaraj agar dapat segera diselamatkan. நம்ம இந்த யுவராஜ் யாருன்னு இன்னும் கண்டுபிடிக்கல. சரி. Update me in the morning. Sir. Dan inilah Yuvaraj, seorang aktivis yang sedang melakukan penyelamatan sambil memprotes kebijakan pemerintah yang telah menghancurkan biota laut akibat dari limbah industri yang dibuang ke sana. Namun hal tak terduga terjadi ketika Yuvaraj tiba-tiba saja kejang, bahkan sampai membuatnya meninggal meski oksigen yang dibawanya masih berfungsi. Dari serangkaian kematian yang terjadi, Nambi menyimpulkan jika ketiga korban yang telah meninggal bisa jadi diambil dari rutinitas yang selalu mereka lakukan. Namun meski begitu, Nambi tak bisa dengan mudah memecahkan kasus ini karena ternyata Alagar selangkah lebih maju dari para polisi dalam menyusun sebuah rencana. அவங்களுக்காக அவங்க ரூட்டீன்ஸ்லயே ட்ராப் செட் பண்ணிருக்கோம். He just sabotaged the routines. Untuk kemudian Nambi mengambil kesimpulan dari ketiga orang yang telah tewas bisa jadi membentuk sebuah pola yang disebut Aarayan atau nama-nama dari para korban yang tak lain adalah Alagar, Asok, Rasia, Yuvaraj, dan dua orang lagi yang masih menjadi misteri. Ketika Nambi pergi ke kediaman Anita, ia rupanya diikuti oleh anak buah si pemasok yang tak ingin bisnisnya diganggu oleh polisi, di mana si pemasok ini meminta anak buahnya untuk terus mengikuti kemana arah Nambi pergi. சொல்லு. Karena tak kunjung menemukan siapa orang yang telah mengirimkan pesan video Alagar, Nambi bekerja sama dengan pihak cyber agar secepatnya menemukan orang yang dicari karena pihak cyber dapat dengan mudah mengidentifikasi semua orang, baik itu dari kartu ATM, SIM card, dan lain sebagainya. இதெல்லாம் வச்சு ட்ராக் பண்ணக்கூடிய ஒரு சிஸ்டம். அது யாருன்னு கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சா that's the best thing possible. Saat sedang membahas mengenai apa rencana Alagar sebenarnya, ada sosok misterius yang memberikan sebuah flash disk yang berisi video Alagar yang kembali mengatakan tentang orang selanjutnya yang akan meninggal adalah Asa. Sontak hal itu membuat Nambi langsung meminta anggotanya agar segera mendapatkan data tentang Asa yang ternyata adalah seorang dokter paling berpengalaman di salah satu rumah sakit yang ada di wilayah Malayalam. ஆஷா ஜார்ஜ் மலையாளி
பிறந்தது கோட்டயம், வளர்ந்தது படிச்சது எல்லாம் சென்னை, மெட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜ். Setelah mengetahui Asa adalah orang selanjutnya yang akan menjadi target, Nambi memutuskan pergi ke rumah dokter Asa demi menyelamatkannya. Namun setibanya di lokasi, ia tak menemukan keberadaan sang dokter dan mendapat informasi dari tetangganya yang mengatakan jika dokter Asa pergi ke area pemakaman. ஆஷா இப்போ சர்ச்சுக்கு போயிருக்காங்க சார். அவங்க ஹஸ்பண்டோட டெத் ஆனிவர்சரி. Setibanya di area pemakaman, Nambi bergegas mencari keberadaan Asa dan langsung menghampiri dia ketika berhasil menemukannya. Awalnya ia merasa senang karena telah bertemu dengan sang dokter dan berniat membawanya ke rumah sakit. Namun ketika ada bercak darah di tangannya, Nambi baru saja tersadar jika dokter Asa sudah tersadarkan diri dan meninggal. Kegagalan kesekian kalinya membuat Nambi begitu frustasi dengan apa yang telah dialaminya beberapa hari ini. Bahkan, ia sempat mengupat bahwa Alagar adalah seorang psikopat meski sudah meninggal. இதுக்கு இந்த மாதிரி நல்லவங்களை கொல்லும். Bullshit. Freaking psychopath. Pada hari ke-6, seorang tukang bersih-bersih menemukan sebuah ponsel yang ditaruh di bawah kursi di sebuah taman yang langsung diberikan kepada pihak berwajib. Sama seperti sebelumnya, di HP itu berisi video Alagar yang memberi pernyataan terkait orang yang terakhir akan meninggal adalah sosok berinisial N, di mana para polisi berasumsi jika Nambilah orang terakhir yang akan menjadi target. சொல்லட்டா நம்பி சார் Dari video tersebut, Pak Komisaris mengira jika Nambi adalah mantan seorang aktivis dan menaruh curiga kepadanya, sehingga demi untuk melindungi Nambi, Pak Komisaris mengambil semua barang miliknya karena ditakutkan terjadi hal yang tak diinginkan meski Nambi masih akan menjalankan tugasnya dalam menyelesaikan kasus tersebut. Malam harinya, Nambi mengingat kata terakhir yang diucapkan Alagar dalam podcast sebelumnya, yaitu Naina. Ia kemudian menghubungi anggotanya agar segera mencari tahu data tentang orang yang bernama Naina, sementara dirinya sedang meninjau kembali video yang berisi Alagar dan mendapati sebuah buku yang sebagiannya sudah hangus terbakar, sehingga dengan cepat Nambi mencari buku tersebut dan menemukan sebuah petunjuk yang ternyata semua rentetan kematian itu sudah disusun secara rapih oleh Alagar, kemudian ditulis di dalam buku yang ditemukannya. Setelah mendapatkan petunjuk, Nambi langsung bergegas pergi menuju ke rumah mendiang Alagar dan menelpon anggotanya agar segera menemukan data tentang orang yang bernama Naina. Namun di tengah perjalanan, ia sempat mendapat hadangan dari anak buah si pemasok sehingga sambil berpacu dengan waktu, ia terus berusaha memberikan perlawanan kepada mereka dan selesai dengan menghabisi para keroncong, Nambi bergegas pergi menuju ke rumah Alagar demi menemukan tempat yang ia cari. Dan benar saja, tepat di bawah tempat tidurnya ada satu ruangan bawah tanah yang sengaja dibangun oleh Alagar. Tak ingin membuang waktu, Nambi segera pergi menuju ke ruangan tersebut. Namun apa yang terjadi? Ya, Nambi terjebak di dalam sebuah dinding kaca yang sengaja Alagar buat hanya untuk menjebak Nambi karena dari awal Alagar sudah mengetahui jika anggota polisi pasti akan datang ke ruangan ini. Come on, என்ன செய்ய போற? எல்லாத்துக்கும் ஒரு முடிவு இருக்கு நம்பி. Nambi hampir saja tewas akibat dinding kaca yang menjebaknya terisi penuh oleh air yang membuatnya kehilangan oksigen untuk bernafas. Beruntung, ia berhasil meloloskan diri dan selamat dari maut. Setelah berhasil selamat, Nambi mendengar jika salah satu aktivis bernama Nalini telah hilang selama beberapa hari, di mana Nambi percaya jika orang yang dimaksud berada di sana sempat kehilangan arah karena tak kunjung menemukan Nalini, hingga akhirnya ia berhasil menemukan si wanita yang alhamdulillah masih hidup meski dalam kondisi disekap, sehingga Nambi langsung menyelamatkannya dan langsung membawanya keluar dari rumah tersebut. Call ambulance. Akhirnya para polisi bisa bernapas lega setelah kasus ini selesai, di mana Nambi berasumsi jika motif Alagar melakukan ini semua yaitu untuk memberikan perhatian kepada setiap orang yang telah berjasa kepada negeri ini, karena semasa hidup kelima orang korban tak pernah sekalipun mendapat perhatian dari khalayak umum. Namun setelah kasus pembunuhan berantai ini, mereka menjadi pusat perhatian semua orang meski dinilai sudah terlambat dan cara yang digunakan oleh Alagar dinilai salah. மக்களுக்கு ஒரே ஒரு வேண்டுகோள், அழகர் பண்ணதுல ஒரு நியாயம் பார்த்து அவரை ஹீரோ ஆக்காதீங்க.